Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kembali ke video yang seterusnya untuk channel Cikgu Ma. Baik, tajuk kita pada hari ini ialah penduduk. Penduduk di bahagian B ya. Jadi cikgu akan masuk untuk tajuk penduduk. Apabila membincangkan tajuk penduduk, ada 3 tajuk kecil di bawah tajuk penduduk yang akan dibincangkan untuk video kali ini. Yang pertama ialah konsep penduduk. Yang kedua, penduduk sebagai sumber. Yang ketiga ialah penduduk sebagai ejen perubahan. Baik, kalau dilihat dalam sukatan mata pelajaran, sukatan rancangan tahunan, ia terletak di 1.1 iaitu konsep penduduk, penduduk sebagai sumber, penduduk sebagai ejen perubahan. Jadi dalam tajuk ini, anak-anak pelajar akan dapat menyatakan konsep penduduk, memahami penduduk sebagai sumber manusia yang diukur sama ada secara kuantiti, umur, jantina dan kualiti. Yang ketiga ialah penduduk sebagai ejen perubahan. Objektifnya ialah untuk menjelaskan peranan manusia sebagai ejen perubahan melalui aktiviti sosioekonomi di mana kita lihat berlakunya perubahan sosioekonomi, perubahan lanskap fizikal dan perubahan lanskap budaya. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan penduduk. Apakah maksud penduduk dalam istilah geografi? Penduduk ialah sejumlah tertentu manusia yang mendiami sesuatu kawasan. Manusia yang mendiami sesuatu kawasan ini termasuklah pemastautin ataupun penduduk tetap, imigran, orang yang berpindah masuk ke kawasan tersebut, atau warga negara yang diberi atau diiktiraf sebagai warga negara. Mungkin juga dia adalah penduduk luar, datang ke Malaysia untuk menetap, maka akan diberi ataupun diiktirafkan sebagai warga negara. Jadi, kesimpulannya, penduduk bagi sesebuah negara ialah orang yang diiktiraf sebagai warga negara, orang yang diberi taraf kerakyatan, orang yang sejak asalnya lahir di negara itu, ini macam kita lah. Kita lahir di negara Malaysia, maka kita adalah penduduk negara Malaysia. Atau penduduk peribumi, keturunan asal di negara itu. Kalau di Malaysia ni, golongan orang-orang asli, kita letak di bawah penduduk peribumi. Okey, untuk mengenal yang mana ia adalah rakyat sesebuah negara, kalau dalam Malaysia kita lihat dokumen yang menjadi bukti bahawa ia adalah rakyat Malaysia melalui kad pengenalan. Semua orang ada kad pengenalan biru, maknanya dia adalah rakyat Malaysia. Juga ini adalah kad pengenalan yang lama, zaman dulu. Ada juga yang mendapat kad merah. Dinamakan kad merah. Ini adalah kad pemastautin tetap. Ataupun dia ada dapat kad yang berwarna hijau. Ini adalah kad pengenalan sementara. Itu adalah konsep penduduk. Jadi penduduk ni kita jelas bahawa orang yang mendiami sesuatu kawasan sama ada ia adalah penghuni secara tetap ataupun merupakan imigran yang datang dari luar ataupun juga sememangnya warga negara. Baik, untuk seterusnya, bagi tajuk yang seterusnya kita lihat penduduk sebagai sumber. Apa yang dimaksudkan sebagai sumber?
Apakah maksud penduduk sebagai sumber untuk sesebuah negara? Penduduk adalah penyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Penduduk adalah aset, harta kepada negara, sama ada dalam bentuk tenaga kerja, buruh mahir ataupun buruh separa mahir, ataupun tenaga intelek, tenaga profesional, ahli pemikir, saintis dan juga sumber pasaran domestik. Ini orang rakyat biasa, rakyat yang membeli pasaran. Penduduk sebagai ejen perubahan. Ini kita akan tengok di video yang kedua nanti. Penduduk sebagai ejen perubahan apa? Perubahan sosio, perubahan ekonomi, perubahan fizikal, perubahan budaya bagi sesebuah negara. Bagaimana penduduk boleh menjadi sumber kepada sesebuah negara? Ada tiga perkara yang kita boleh lihat dan kita bahagikan. Penduduk boleh menjadi sumber. Yang pertama ialah dari segi kuantitinya. Kuantiti itu bermaksud jumlah penduduk di sesuatu kawasan atau di sesebuah negara. Berapa jumlah penduduk? Contohnya Malaysia. Penduduk Malaysia mencapai 32 juta. Taburan penduduk. Di mana penduduk itu tinggal? Di kawasan-kawasan bandar besar, di kawasan desa. Yang kedua ialah dari segi umur dan jantina. Dia juga menjadi sumber. Umur macam mana? Adakah ia sumber yang produktif? Umur muda, umur dewasa, umur tua. Jantina, lelaki dan perempuan. Ramai penduduk lelaki ke ramai penduduk perempuan? Ini boleh menjadi sumber. Kalau lelaki, dia adalah sumber tenaga kerja yang efektif lah. Dari segi kualiti. Kualiti kita tengok sama ada dalam aspek ciri fizikal ataupun kita tengok dari segi tahap pendidikan dia, tahap kemahiran dia dan juga tahap kesihatan. Kalau sesebuah negara tu penduduknya berada dalam keadaan kesempitan hidup, berpenyakit, selalu ada wabak penyakit, maka kita akan dapati sumber negara tersebut, sumber penduduk dia adalah tidak begitu efisien. Ini adalah data penduduk. Ini data yang kalau Malaysia pun ini data 2011, negara mencatatkan 28 juta. Sebenarnya pada tahun 2021 ni sudah mencapai 30 lebih juta penduduk. Kita tengok yang pertama, sumber, aspek sumber penduduk sebagai sumber dalam aspek kuantiti yang cikgu sebut tadi, jumlah penduduk dan juga taburan. Jumlah penduduk ini dia boleh mempengaruhi apa? Boleh mempengaruhi saiz pasaran. Kalau penduduk ramai maksudnya saiz pasaran besar. Maka barang-barang yang nak dipasarkan akan lebih banyak, lebih meningkat, ekonomi akan menjadi lebih baik. Cukai pendapatan. Lebih ramai yang bekerja, maka cukai pendapatan ni merupakan satu aset ataupun satu pendapatan kepada negara. Tenaga buruh. Mempunyai bekalan tenaga buruh yang ramai. Dalam aspek pertahanan. Kalau jumlah penduduk negara kita ramai, maka kita boleh tawarkan untuk aspek pertahanan, untuk menjadi pegawai-pegawai keselamatan, polis, tentera dan sebagainya. Yang kedua ialah aspek kuantiti dilihat juga dari segi taburannya. Sebab taburan ini kita akan nampak dia menjadi penjana kepada pembangunan. Ataupun kita tengok taburan penduduk sesuatu kawasan menjadi fokus kepada pembangunan. Contohnya di kawasan Lembah Kelang, kawasan yang paling padat penduduk di Malaysia. Maka kerajaan memfokuskan kawasan Lembah Kelang itu untuk dibangunkan menjadi bandar sehingga mencapai kepada bandaraya ataupun metropolitan. Menjadi juga penentu lokasi ekonomi.
Baik, ini adalah peta-peta yang akan cikgu tunjukkan berkaitan dengan taburan penduduk di Malaysia. Okey. Yang berwarna ungu itu adalah menunjukkan kawasan-kawasan yang padat. Okey, yang cikgu sebutkan Lembah Kelang tadi ya. Lembah Kelang di mana Lembah Kelang? Okey. Ni yang cikgu bulatkan. Okey. Maka kawasan ini memang memerlukan lebih banyak pembangunan. Okey. Okey, lagi kawasan Pulau Pinang. Ini adalah kawasan yang padat penduduk. Okey. Kalau kita tengok keseluruhannya, dia merupakan ibu-ibu negeri. Johor Bahru, okey, Kota Baru, Terengganu, okey, Kuala Terengganu. Kalau di Sabah, okey, Kota Kinabalu dan juga di Sarawak, Kuching. Ini kawasan-kawasan yang menunjukkan taburan penduduk tinggi. Jadi ia memerlukan pembangunan. Okey, yang kedua ialah dari segi umur dan jantina. Okey, rajah ini menunjukkan piramid penduduk. Okey, bagi siapa yang belajar tentang geografi ataupun tajuk kependudukan, dia akan tengoklah. Okey, ini adalah merupakan elemen yang digunakan untuk menunjukkan taburan penduduk ataupun kependudukan sesebuah negara. Contohnya dari segi jantina ni, kita nak tengok jumlah penduduk dibandingkan antara lelaki dan perempuan. Kalau kita tengok di sini, ini perempuan yang warna ungu. Yang biru ni lelaki. Okey, bagaimana dengan imbangannya? Adakah ia seimbang? Kalau kita nampak di sini, dia agak seimbang. Jadi, umur dan jantina ni menjadi satu aset kepada negara. Kalau kita tengok di sini, yang berumur 75 ke atas, cikgu bulatkan 75 ke atas, tak ramai. Okey. Tapi piramid ini menunjukkan jumlah penduduk di golongan muda di kawasan ini yang ramai. Okey, berumur 20 tahun ke bawah, okey. 0 hingga 20 tahun. Ini paling ramai. Ini menunjukkan jumlah penduduk muda ramai. Bila ramai maka dia memerlukan banyak aspek-aspek perkhidmatan. Contohnya perlukan banyak sekolah, pusat-pusat pengajian, hospital. Okay. Bahagian tengah ni, cikgu bulatkan yang bahagian tengah ini adalah sumber tenaga kerja. Jadi kalau di sini juga lebar, bermakna negara ini mempunyai sumber tenaga kerja yang mencukupi. Maka dia boleh menjana ekonomi negara. Itu yang dikatakan sebagai umur dan jantina ini menjadi sumber. Okay, kalau dibahagikan kepada peringkat muda, dewasa dan tua. Ini adalah pengaruhnya yang cikgu sebutkan tadi. Struktur umur, peratus umur muda, umur dewasa. Dia mempengaruhi tenaga buruh, pasaran. Kalau umur muda ramai, maka pasaran dalam aspek apa? Perlu banyak rumah-rumah penjagaan bayi, tadika diperlukan. Pasaran yang berkaitan dengan kanak-kanak. Keperluan pembangunan. Jantina, itu yang cikgu dah sebut dah tadi ya. Okey, kalau kita tengok, kalaulah sesebuah negara tu wanitanya lebih ramai, maka dia akan menjanalah pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Dalam bidang kemahiran. Wanita ni banyaklah yang jadi jurujual. Kalau ramai lelaki ni kerjanya lebih berat yang memerlukan lebih tenaga. Maka aspek-aspek sosioekonomi yang boleh dibangunkan, misalnya kita boleh jalankan aktiviti pembalakan dengan lebih kiat. Aktiviti-aktiviti di kawasan loji, gas, minyak. Kerja-kerja sebagai nelayan. Ada perempuan yang bekerja sebagai nelayan. Ini biasanya ini adalah kerja orang lelaki. Nak panjat-panjat ni, nak bina bangunan.
itu memerlukan kemahiran untuk orang lelaki. Ini cikgu jelaskan tadi ya. Keperluan barangan ikut umur. Kalau peringkat pertengahan, dewasa ni dia memerlukan banyak macam tu. Pakaian berjenama, memerlukan kenderaan, barangan pendidikan, penggunaan banyak alat-alat telekomunikasi. Jadi ia menggalakkan kepada ekonomi. Kalau ramai orang tua, lebih kepada pakaian, barangan rumah, ubat-ubatan, alatan kesihatan, makanan kesihatan. Jadi kita nampak. Itu dari aspek sumber. Okey, yang ketiga ialah aspek kualiti. Kita tengok dari segi kualiti. Okey, ciri fizikal. Keupayaan dan kesesuaian bidang kerja. Ini sambungan yang tadi lagi kan. Tahap kesihatan, buruh, bertenaga, berkualiti, jangka hayat. Taraf hidup. Taraf hidup yang tinggi boleh mempengaruhi cara hidup. Boleh mempengaruhi tahap pendidikan. Tahap pendidikan itu sendiri. Kalau di peringkat PhD, profesional, pakar. Jadi boleh memberikan idea yang lebih baik lagi. Tahap kemahiran. Itu cikgu sebutkan tadi. Sama ada buruh mahir atau separuh mahir. Peringkat pendidikan. Ini kalau penduduknya mengalami masalah kesihatan rendah. Inilah. Akan berlakunya kekurangan zat makanan. Jadi dia menjejaskanlah. Penduduk sebagai sumber ni manusia ataupun penduduk tu tidak boleh memberi sumbangan kepada negara. Sebab tidak ada keperluan kesihatan yang baik untuk bekerja. Ya. Kualiti penduduk, taraf hidup penduduk. Ini kita tu alhamdulillah lah tidak mencapai tahap tu. Kemudahan asas yang rendah, masih lagi menggunakan kemudahan-kemudahan yang tradisional. Itu kualiti. Okey. Jadi itu saja untuk video kali ini yang berkaitan dengan konsep penduduk dan penduduk sebagai sumber. Jadi cikgu akan sambung lagi kepada video yang kedua, iaitu penduduk sebagai ejen perubahan. Sekian, terima kasih.